Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad bin Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'du. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Apa khabar murid-murid semua? Belajar-belajar saya dari Masjid Kampus Siglap. Kita sedang belajar pada hari Khamis pagi. Alhamdulillah. Sekarang kita masih lagi membicarakan dalam kitab Riyadhus Shalihin bab jilid kedua, dalam bab 314. Dan minggu sebelumnya kita membicarakan tentang perihal kurban. Minggu ni kita membicarakan tentang perihal sumpah pula. Bab kita melarang daripada anil halifi bi mahlukin, bersumpah dengan makhluk, seperti kita bersumpah dengan nama Nabi, ataupun dengan Kaabah, dengan malaikat, ataupun dengan langit, dengan yang kehidupan kita, dengan ruh, dengan kepala, dengan kehidupan para sultan ke, nikmat sultan ke, kenikmatan yang sultan berikan ke, ataupun tempat tanah si fulan, kita bersumpah dengan tanah dia, dan amanah yang diberikan pada kita, dan sumpah-sumpah semacam ini semua adalah dilarang. Yang diboleh hanya sumpah dengan nama Allah Subhanahu Wa Taala. Lebih baik kita fokus kepada itu, sumpah dengan nama Allah sahaja kalau kita nak. Kalau tidak, kita lebih baik berdiamlah, itu lebih baik. Takut kadang kita bersumpah dengan nama Allah tapi sebenarnya benda tu adalah berbohong. Dia akan jadi double dosa kepada kita. Kerana selalunya orang buat sumpah dia adalah untuk membenarkan diri dia, ataupun untuk menguatkan lagi percakapan dia bahawa ini betul-betul ni, dan bukan main-main. Bukan cubaan, bukan dugaan. Ini betul-betul. Kadang-kadang nak cakap gitu. Kadang-kadang orang tak percaya, jadi dia perlu lakukan perkara-perkara yang macam gini. So hati-hati kalau benda tu betul, ataupun kalau benda tak betul, macam mana. Jadi kita tengok hadis kita yang pertama daripada Ibnu Umar radhiyallahu anhu ma'ani Nabi sallallahu alaihi wasallam qala innallaha ta'ala yanhakum an tahlifu bi abaikum faman kana halifan falyahlif billah aw liyasmut. Dalam riwayat yang lain, wa fi riwayah fi sahih man kana halifan fala yahlif illa billah aw liyaskut. Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma bahawasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah Taala itu melarang engkau semua kalau bersumpah dengan menggunakan nenek moyangmu semua. Tercakap ada nenek dengan nama nenek moyang, nenek aku apa ke kan, keturunan apa tu bangsawan apalah, tu semua, dan raja-raja ke apa, tu semua dilarang. Kalau barang siapa yang bersumpah, hendaklah dia bersumpah dengan nama Allah saja, ataupun lebih baik diam. Tak mau bersumpah-sumpah ni semua, tu lebih baik. Itu lebih banyak dapat menjaga kita punya diri, ataupun fitnah. Dalam sebuah riwayat yang lain disebutkan Nabi SAW bersabda, maka barang siapa yang bersumpah, maka janganlah bersumpah melainkan dengan Allah, ataupun hendaklah dia berdiam saja. Itu pertama. Itu prinsip yang boleh kita lakukan. Kemudian dalam hadis kedua daripada Abdurrahman bin Samurah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la tahlifu bit tawari wala li bi abaikum, rawahu Muslim. Iaitu daripada Abdurrahman bin Samurah radhiyallahu anhu, katanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, janganlah engkau semua bersumpah dengan menggunakan berhala-berhala, dan jangan pula dengan nenek moyangmu semua. Yang di sini namanya at-tawari, iaitu berhala-berhala. Dari kata ini terdapat dalam sebuah hadis yang artinya ini adalah berhala Daus. Jadi kabilah Daus ni dia ada berhala dia sendiri, yang mereka sembah. Itu yang diorang dinamakan at-tawari, iaitu berhala-berhala dari kabilah Daus. Kemudian yang mereka sembah berhala ni. Jadi mereka akan gunakan dengan bersumpah dengan nama berhala-berhala mereka. Dalam riwayat yang Muslim yang disebutkan juga bitawarid, iaitu jamak daripada tarut. Tarut artinya syaitan, dan dapat pula diartikan sebagai berhala. Syaitan masuk ke dalam yang berupa-rupa macam-macam, supaya manusia itu menyembah selain daripada Allah. Kemudian daripada tersebut
daripada hadis tersebut kepada hadis Buraidah. Hadis ketiga, radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala man halafa bil amanah falaysa minna. Hadisun sahih, iaitu dari Buraidah bahawasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang bersumpah dengan menggunakan kata amanat, maka ia bukanlah termasuk golongan kita kaum muslimin. Amanah-amanah sebenarnya bersumpah dengan solat kulah, haji kulah, puasa akulah, itu semua adalah ibadah kepada kita, ibadah, tidak boleh kita bersumpah dengannya. Jadi bukan untuk bersumpah dengan nama Allah saja. Kalau kita nak dengan ibadah-ibadah amanah yang sudah dipertanggungjawabkan kepada kita, kita tidak boleh bersumpah dengannya. Kata Nabi, bukan daripada golongan kita kaum muslimin. Jadi kadang-kadang orang nak gunakan tu kenapa? Bersumpah dengan solat, mungkin termasuk orang ahli solat ni, dia bersumpah dengan solat dia, demi solat pun, bersumpah dengan tu. Jadi boleh banyak lah nanti timbul macam-macam. Dan kalau Allah berikan kelonggaran ni, Nabi berikan kelonggaran ni, manusia akan sebutkan segala macam, dan segala macam sumpah dan segala macam demi lah, kan. Kemudian daripada Buraidah juga katanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man halafa faqala inni bari'um minal Islam fa in kana kadhiban fa huwa kama qala wa in kana shadiqan falan yarja' ila al-Islam saliman, rawahu Abu Dawud. Barang siapa, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sabda, barang siapa yang bersumpah lalu mengatakan sesungguhnya saya telah berlepaskan diri dari Islam, kena bari terlepas dari Islam, maka jikalau ia berdusta, maka maknanya bukan maksud dia macam itu, maka dosanya adalah sebagaimana yang diucapkan sendiri itu, bergantung kepada diri dia, pada niat dia. Kenapa? Kalau dipaksa untuk bercakap demikian, terpaksa, tidak ada dosanya. Tapi kalau sendiri mengucapkan tanpa sebab, dia akan menanggung dosa. Tak ada apa keperluan cakap seperti itu. Jadi dosa akan ditanggung sesuai dengan apa yang diucapkan pada diri dia. Selalu kalau kita dengar macam itu, terbalik kepada Allah Subhanahu Wa Taala, tak menghukum apa, bukan urusan kita. Tapi kita sebagai hamba Allah ataupun pengikut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi melarang kita untuk melakukan perkara tersebut. Jangan main-main dengan akidah, dengan agama kita. Jangan buat permainan, mengutak-katikkan, bergurau dalam perkara-perkara yang seperti ini. Jangan. Kemudian, tetapi jikalau ia benar-benar seperti yang diucapkan tadi, betul-betul dia cakap ana bari, aku lepas diri daripada Islam, maka dia tidak akan kembali kepada agama Islam dengan selamat. Orang-orang Islam betul-betul dia jaga, dia takut. Ini satu perkara yang boleh tergelincir akidahnya. Berhati-hati. Kemudian daripada hadis tadi, pada hadis yang terakhir dalam bab ni, daripada Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, annahu sami'a rajulan yaqul la wal Ka'bah wa qala Ibnu Umar la tahlif bi ghairillah. Ibnu Umar satu hari itu dia mendengar seorang lelaki berkata, tidak demi Kaabah. Lalu Ibnu Umar berkata, janganlah engkau bersumpah dengan selain Allah, sebab sesungguhnya saya telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Rasulullah, fa inni sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul man halafa bi ghairillah faqad kafara aw asyrak, rawahu Tirmizi. Jadi kata Ibnu Umar, dia pernah mendengar Rasulullah bersabda, barang siapa yang bersumpah dengan selain Allah, maka ia dapat menjadi kafir atau musyrik. Bersumpah dengan yang selain daripada Allah, buat apa? Itu akan masuk akidah kita. Tak mau. Kita hanya minta Allah yang bersaksi ke atas kebenaran kita, insya-Allah. Tak ada siapa pun yang lebih tinggi daripada Allah untuk menjadi penyaksian kita membuktikan sesuatu. Allah saja. Tak ada yang lebih tinggi daripada dia, daripada Allah. Kemudian dalam mencara hadis ni diriwayatkan oleh Tirmizi, wa qala hadisun hasan, ini adalah hadis hasan. Wa qala wa fassara ba'dul ulama qawlahu kafar aw asyrak ala taghliz kama ruwiya anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala ar-riya'u syirkun. Sebahagian diriwayatkan bahawa ini adalah hadis hasan. Selanjutnya Imam Tirmizi berkata, sebahagian para alim ulama menafsirkan sabdanya, iaitu seperti siapa yang bersumpah selain daripada Allah maka dia boleh kufur ataupun syirik. Itu adalah sebagai memperkeraskan
memperkeraskan larangan, kerana dia boleh menjadi kafir ataupun musyrik berdasarkan kepada niat dia. Hati-hati, boleh tergelincir akidah tu, kan? Jadi boleh, yakni dia boleh dapat menjadi kafir ataupun musyrik, itu adalah kerana memperkeraskan larangan, jangan buat, boleh tergelincir kepada kafir ataupun musyrik. Sebagaimana diriwayatkan oleh Nabi SAW, ar-riya'u syirkun, orang yang mempamerkan sesuatu boleh masuk kepada kemusyrikan. Kadang-kadang dia kata ini adalah usaha aku semua, tak ada usaha, tak ada bantuan daripada sesiapa, usaha aku sendiri. Bagaimana pernah terjadi pada zaman Nabi, dia mengatakan ini semua usaha dia, jadi kaya semua usaha dia, boleh masuk kepada musyrik, kerana kita tak percaya rezeki datang daripada Allah, nikmat datang daripada Allah. So jaga-jaga, wahai muslimin-muslimat sekalian, mengingatkan diri saya dan kepada semua, supaya hati kita jangan tergelincir. Ya muqallibal qulub, sabit qalbi ala dinik wa ala ta'atik. Ya Allah yang membolak-balikkan hati, tetapkan hatiku ala dinik, dalam agamamu, wa ala ta'atik, dan dalam ketaatan kepadamu ya Allah. Amin amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan kita sentiasa dapat menjaga hati kita, niat kita, percakapan kita terutamanya. Jangan bercakap benda-benda yang tidak penting, tidak perlu. Jangan, kita akan dipertanggungjawabkan, kerana syaitan tu sentiasa berada di sisi kita, mencocok dan membesar-besarkan benda yang tidak perlu. Kemudian benda yang perlu nanti dia buat kita lupa dan sebagainya. Allahu a'lam bisawab. Saya rasa mudah-mudahan ini dapat membantu kita untuk jadi muslim, muslim dan muslimah yang lebih baik, peka tak ada apa saja yang kita cakap. Jadi ini adalah satu panduan bagi kita. Kalau sebaik-baiknya tak mau melakukan sumpah-sumpah ni semua. Kalau kita nak buat juga untuk mengetengahkan sesuatu, menguatkan sesuatu, hanya bersumpah dengan nama Allah sahaja. Lebih hati-hati. Nanti insya-Allah kita akan bincangkan tentang perkara sumpah ni pada masa yang akan datang. Bukan mudah. Jadi perkara-perkara ni semua ada timbal baliknya, ada kesannya. Wallahu a'lam bisawab. Sampai sini saja perkongsian saya pada kali ini. Insya-Allah mudah-mudahan itu panjang umur, dapat berjumpa lagi insya-Allah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.